Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. So alhamdulillah. So hari ini kita bertemu lagi insya-Allah dalam program Asah Minda kita. Okey. So saya jemput anda dulu terlebih dahulu untuk tag rakan-rakan, untuk sharekan dengan rakan-rakan kita. Untuk kita ajak lebih ramai lagi sahabat-sahabat kita untuk bersama dengan kita pada pagi ini insya-Allah. Ke hari ini kita nak teruskan bual bicara kita tentang bagaimana kita nak terus asah minda kita untuk kita mantapkan perjalanan kita, untuk kita mantapkan langkah kita untuk menuju ke arah kejayaan insya-Allah, untuk kita terus tingkatkan ataupun lonjakkan ekonomi kita. Okey. So kita jemput dulu rakan-rakan kita sementara kita menunggu rakan-rakan kita. Okey, program kita sebagaimana yang dijadualkan setiap pagi. Setiap pagi pukul 6.30 pagi sehingga pukul 7 pagi. Setiap hari Isnin sehingga hari Jumaat insya-Allah. Okey. So kita teruskan. Okey, hari ini kita nak bercakap tentang bagaimana sebenarnya semalam kita dah bercakap tentang bagaimana kita kena berani membuat tindakan. Kita mesti kena mulakan tindakan. Kita tak boleh lagi tangguh-tangguhkan tindakan kita. Kita tak boleh lagi berada dalam keadaan kita panggil, tengok dan lihat ataupun kita tak boleh lagi dalam keadaan kita sebagai pemerhati. Kita kena jadi player. Kita kena jadi orang yang bertindak, orang yang mulakan tindakan. Sebab kita nakkan perubahan, kita nak berubah daripada keadaan situasi kita hari ini kepada situasi yang lebih baik. Jadi kita tidak ada pilihan lain melainkan mulakan tindakan kita. So apa tindakan kita semalam? Iaitu kita kena sertai ataupun kita mulakan. Kalau kita telah berada, kalau kita nak mulakan bisnes, kita kena mulakan hari ini bisnes kita. Kalau kita ada cadangan untuk jalankan bisnes, apa juga bisnes? Yang pastinya, seperti mana yang kita telah bincangkan sebelum ini, bisnes yang dekat dengan kita, bisnes yang kita nampak di mana di situ ada peluangnya, di mana di situ ada permintaan, yang mana kita boleh tawarkan sama ada perkhidmatan kita maupun barangan kita, produk kita. Ataupun jika tidak ada, kalau kita tak nampak ada sudut peluangnya, kita kena cipta peluang itu. Dan yang pastinya kita kena cari perniagaan yang dekat dengan kita, yang kita boleh kita kenal pasti, ataupun yang kita jelas apa yang kita nak lakukan. Dan paling kurang semalam juga kita telah bincangkan, iaitu kita boleh sertai mana-mana platform, mana-mana bisnes yang sedia ada, yang mereka tawarkan platform-platform yang kita boleh kongsi, yang kita boleh berkongsi sama. Kita jadi sebagai agent ataupun dropship ataupun stokis. Okey. So hari ini kita nak teruskan lagi bual bicara kita tentang bagaimana sebenarnya selepas kita dah join, contoh kita mengambil kita sertai platform. Kerana itu yang paling mudah dan paling kita panggil paling cepat untuk kita mulakan bisnes kita. Kerana kita tak memerlukan banyak modal sebenarnya. Kita tak memerlukan modal yang besar, dan kita tidak perlukan menyediakan lain-lain kos. Kita tak perlu sediakan bangunan, kita tak perlu sediakan kilang, kita tak perlu sediakan manpower. Kita tak perlu sediakan pejabat, kita tak perlu sediakan banyak benda yang kita boleh skip, yang kita boleh lompat terus. Tetapi kita terus boleh mulakan perniagaan.
So itu antara perkara-perkara yang kita telah bincangkan semalam. Okey, dan hari ini kita nak teruskan dengan kita selepas kita telah menyertai, bila kita telah menyertai dengan tekad bulat kita, dengan tekad iltizam yang sungguh-sungguh kita sertai. Jadi apa next, apa langkah seterusnya yang perlu kita lakukan? Itu yang kita nak bincangkan pada pagi ini, insya-Allah. So apa yang perlu kita buat ialah sebenarnya dengan kita merangka strategi kita, dengan kita mengatur strategi, kerana kita dah tahu bahawa dalam perniagaan ianya seumpama kita nak pergi berperang. Bila mana kita nak pergi berperang, kita mesti kena atur strategi. Begitu juga dalam perniagaan, bila kita telah masuk sahaja dalam perniagaan itu, kita kena mulakan, kita kena atur strategi kita. Kita tak boleh biarkan strategi, kita tak boleh biarkan kita masuk dalam keadaan kita tidak ada strategi. Strategi kita pastinya ada dua. Satu, strategi untuk menyerang. Kedua, strategi untuk mempertahankan diri. Itu dua strategi ini sangat penting kita kena kuasai. Jadi apa strategi yang kita kena kuasai? Yang pertamanya, okey, so strategi ni mungkin agak panjang, jadi mungkin saya perlukan untuk tempoh 2-3 hari untuk kita selesaikan, untuk kita berbincang pasal strategi ni. Okey, so strategi pertama pastinya kita kena kenali produk yang kita ceburi itu. Itu yang pertama. Kita kena kuasai sepenuhnya produk yang kita sertai tadi. Kita kena tahu daripada sudut kelebihan, kekuatan dan juga kekurangannya. Pastinya produk yang kita nak sertai itu, kita kena betul-betul, orang kata, bukan hanya setakat kita tahu namanya sahaja. Kita kena tahu dalam. Maknanya kita kena tahu peringkat daripada sudut, kalau perlu mungkin dari sudut pemprosesannya lagi, bagaimana produk ini dihasilkan. Apakah ianya memenuhi kehendak pasaran. Contohnya, kehendak pasaran biasanya kalau kita sebagai orang Islam, kita nak produk yang halal. Kalau ianya melibatkan produk makanan ataupun minuman, kita mesti nak cari produk yang pastinya ada halal. Dan keduanya, kita nak pastikan produk ni mesti selamat. Kita tak nak produk yang berisiko, produk yang boleh mendatangkan kesan sampingan. Jadi pastinya kita nak produk yang telah disahkan selamat, iaitu daripada KKM. Jadi sebab itu, kalau kita tengok produk itu, dia ada sijil, dipanggil sijil mesti, yang dikeluarkan oleh KKM. So dua kriteria ini sebenarnya bagi memenuhi kehendak pasaran. Jadi kita kena pastikan ada produk ini dan siapa sebenarnya yang mengeluarkannya. Kita kena tahu juga. Apakah ianya dikeluarkan oleh orang Islam kita ataupun orang bukan Islam. Jadi kita kena tahu supaya kita nak ada keyakinan kepada kita. Mana pemprosesan produk, penghasilan produk tadi kita pun dah tahu dah. Kita tak nak ambil produk yang sebarangan, yang mungkin diimport daripada China, yang dilabelkan di sini. Kita tak nak begitu. Bukan kita nak mempertikaikan, tetapi kita tak tahu asal usulnya. Sebab itu dalam kita nak mengenali produk, kita kena tahu, kita kena usul sampai kepada peringkat bagaimana ianya dihasilkan. Dan seterusnya, kita kena tahu daripada sudut kebaikan produk itu. Apakah produk itu dapat membantu apa sebenarnya? Produk itu dapat boleh memberikan apa kepada penggunanya? Dapat tawarkan apa kepada penggunanya? Jadi kita kena tahu, supaya kita boleh kenal produk ini dari sudut bagaimana sebenarnya kita nak
kita nak dekati dengan pengguna, kita nak dekati dengan customer nanti. Bila mana kita tahu daripada sudut kebaikan produk ini. Pastinya bila kita nak tahu kebaikan produk itu, kita kena tengok daripada sudut apakah kandungannya, ingredientnya. Kalau dari sudut makanan atau minuman, dia mesti daripada ada ingredient dia. Ada bahan-bahan yang dimasukkan ke dalam produk itu. Kita kena kenali satu persatu. Apakah bahan yang dimasukkan tadi mematuhi syariah, syariah compliance. Ada tak unsur-unsur bahan yang dimasukkan tadi, ada bahan pengawet yang tidak dibenarkan, ataupun bahan-bahan pewarna yang berlebih-lebihan, ataupun ada unsur-unsur kita panggil lemak-lemak daripada haiwan. Jadi semua benda ini kita kena tahu. Kita kena tahu supaya ianya akan memberikan keyakinan kepada kita bahawa produk ini betul-betul sesuai ataupun betul-betul kita boleh pasarkan. Sebab nanti kita yang akan berdepan dengan customer. Sebab kita dah terlibat dalam perniagaan ini, kita sebagai ejen katakan. Jadi kita yang akan berdepan dengan customer. Jadi pastinya kita kena tahu terlebih dahulu daripada sudut apa ingredient dia, apa isi kandungannya. Kita tak nak dalam isi kandungan tersebut ada perkara-perkara atau ada bahan-bahan yang subahah, bahan-bahan yang meragukan. Kita tak nak begitu. Kemudian kita kena senaraikan. Kita kena senaraikan kelebihan-kelebihan ataupun kekuatan-kekuatan produk itu. Satu persatu kita kena senaraikan dengan jelas. So, kalau dia dah senaraikan banyak tadi, banyak produk-produk, banyak kebaikan-kebaikan yang ada dalam produk ini, jadi lebih mudah untuk kita tuju kepada siapa sebenarnya yang menjadi sasaran kita, yang menjadi target market kita, ataupun yang kita akan approach, yang akan menjadi customer kita nanti. Sesuai dengan kebaikan produk itu, ataupun sesuai dengan apa yang produk itu boleh membantu pengguna itu. Jadi bila kita dah senaraikan, kita tahu kita sendiri sebaiknya kita sendiri yang kena rasa dulu, ataupun yang kena cuba dulu, ataupun yang kena guna dulu. Itu yang sebaiknya. Sebab kita sendiri yang sepatutnya kena ada feel itu, ada rasa tu, barulah mudah untuk kita bercerita dengan orang lain. Bila mana kita sendiri telah gunakan dan kita sendiri dah dapat, kita panggil kesannya, ataupun kita sendiri dah dapat nikmatnya, kita sendiri dah dapat dia punya apa sebenarnya yang ditawarkan tadi, apa kebaikan yang ditawarkan tadi, kita dah guna, kita dah dapat rasai. Dan kita kena pupuk diri kita, yang kita kena ada sampai ke peringkat kita betul-betul suka kepada produk itu. Itu penting. Sebab bila kita lahirkan yang kita suka kepada produk itu, sebenarnya lebih mudah, lebih berkesan bila mana kita nak bercakap kepada orang lain. Sebab itu penting kita kena kenali sebenarnya, kita kena kenali sehingga peringkat yang paling dalam tentang produk itu. Contoh, kalau saya katakan My Life mengeluarkan produk Cordial Roselle. Cordial Roselle ini. So kalau anda sertai My Life, anda kena kuasai, anda kena tahu bagaimana kami memproses Roselle ini. Pastinya sebenarnya yang saya sebutkan, kita hasilkan terus daripada kilang. Dan kilang kita ambil raw materialnya, buah Roselle itu terus daripada ladang. Dan bagaimana proses menghasilkan buah tadi,
Kita kena tahu, oh, dia tak terlibat dengan racun. Seperti mana yang saya sebutkan, kita tidak menggunakan bahan racun. Kita tidak menggunakan sebarang racun serangga untuk mengawal perosak. Untuk mengawal makhluk perosak tanaman kita tak menggunakan racun serangga. Kita menggunakan garam kasar. Okey, kemudian bagaimana buah itu dihasilkan? Melalui baja organik. Kita tak gunakan baja-baja chemical. Kemudian apa lagi? Kemudian kita hamparkan plastik hitam di bawah, di atas batasan, sebab kita nak jaga supaya buah rozet tadi terpelihara, tidak terperencik dengan air baja. Bila kita letak baja tadi, kita gunakan baja tai ayam. Jadi kita tak adalah bila kita sembuh, tai ayam tadi mercik pergi kepada buah-buah kita. Sampai tahap itu yang kita jaga. Jadi perkara tersebut jugalah yang kita kena tahu. Bila mana kita sertai, kita kena tahu sampai kepada peringkat itu. Sebab kita nak yakinkan diri kita dulu. Kita nak ada, kita panggil confident terhadap produk itu. Jadi kita kena usul sampai kepada peringkat bagaimana ianya dihasilkan. Okey, kemudian bagaimana proses memetiknya? Kita kena tahu. Jadi buah tadi kita petik hari ini juga kita terus hantar ke kilang. Sebab kita nak jaga kesegaran dia. Kita tak nak simpan buah ni lama-lama. Sebab dia boleh mengakibatkan rosak. Dia punya nutrition dalam buah tadi mungkin akan terbebas, akan terkeluar. Jadi sampai peringkat itu yang kita kena tahu. Kemudian bagaimana pula bila sampai ke kilang, prosesnya. Jadi kita juga kena tahu, oh, dia ada proses checking, proses yang sampai permulaan ada grading, dan juga ada inspection. Kita nak tengok buah yang betul-betul segar, yang masih segar untuk kita masukkan dalam proses kita. Kita buah-buah yang dah layu kita letak ke tepi, kita dah tak guna. Kemudian bagaimana pula proses membasuhnya? Sebenarnya yang saya dah terangkan, membasuh kita sangat jaga. Kita tak basuh, kita letak dalam satu kolah, dalam satu tangki, kita basuh, kita bercampur. Bercampur dengan bekas-bekas mungkin percikan baja ke apa ke, kita masukkan sekali. Jadi kita basuh sekali. Pada mulanya mungkin air tu air mutlak. Tapi bila dah bercampur tadi, buah yang mula-mula masuk tadi, kemudian kalau kita terus angkat saja, dia belum lagi bersih. Dia belum lagi suci. Mungkin nampak bersih, tapi dia belum lagi suci. So kita sebagai orang Islam, bagaimanakah kaedah untuk menyucikannya? Kita akan cucur air lalu. Kita akan alirkan air supaya buah tadi betul-betul dapat dibersihkan, disucikan. Sampai peringkat itu yang kita kena tahu, supaya kita nak yakinkan sebab kita nak terlibat dalam produk ini. Jadi kita kena tahu. Kita tak nak kita terlibat dengan produk-produk yang meragukan. Kita mesti kena elakkan daripada terlibat dengan produk-produk yang meragukan. Sebab itu kita kena kuasai produk. Sebab ini penting untuk kita atur strategi kita. Kalau kita tak kuasai produk, bagaimana kita nak atur strategi kita? Kemudian kita kena tahu pula bagaimana dia proses. Oh, dia jaga. Saya ambil contoh rozet ini. Oh, kita jaga daripada sudut tadi kita dah dari sudut kebersihan. Kemudian bukan setakat kebersihan produk, kebersihan pekerjanya. Kita ada satu checklist untuk pastikan bahawa pekerja-pekerja kita mematuhi standard kebersihan yang ditetapkan oleh KKM. Kena pagi-pagi kena cek kukunya, kena cek dari sudut pakaiannya, kena cek dari sudut kesihatannya, kena pastikan bahawa dia betul-betul sihat. Dan selepas tu dia mesti kena pakai full
PPE. Macam orang dalam COVID tu. Dia kena ada pakai cover dia, kena ada pakai mask dia, kena ada pakai sarung tangan dan sebagainya. So semua ini kita kena pastikan, sebab kita nak hasilkan produk yang betul-betul bersih, selamat dan berkualiti. Kemudian bagaimana pula prosesnya? Kita kawal suhu, sebab kita tak nak bila kita tak kawal suhu maka akan terbebas. Kita bebas nutrition yang ada dalam Rozelle tadi. Kita nak elakkan. Jadi kita kawal suhu. Dan kaedah cara kita proses, kita menggunakan steamer. Kita tak menggunakan api direct, macam dapur gas tu. Kita gunakan steamer, kerana kita nak kawal suhu. Okey. Kemudian bagaimana pula proses bottlingnya? Proses nak masukkan dalam botolnya. Kita ada sebab kita kawal suhu, kita ada standard suhu yang kita kawal, kita jaga supaya semasa kita nak masukkan dalam botol ni, kita gunakan hot filling dipanggil. Kita tak menggunakan cold filling. Sebab kita tak nak ada unsur-unsur penapaian. So semua ini sebenarnya kita kena tahu supaya ianya akan menambahkan keyakinan kita. Okey. Jadi ini adalah antara contoh bagaimana sebenarnya strategi pertama kita, iaitu untuk kita mengenali produk itu. Bukan setakat kita dapat produk, kita terus sahaja jual. Boleh, tetapi kurang berkesan. Sebab kita sendiri belum pasti. Dan bila mana ada orang datang tembak balik kita, kita dah tak tahu macam mana nak menjawab. Kita dah terpinga-pinga sebab kita tak kuasai produk itu. Sebab itu penting kita kena kuasai produk. Kita kena tahu daripada sudut apakah sebenarnya, bagaimana cara dia proses, bagaimana ia menghasilkan produk ini, bagaimana kualiti yang dijaga, supaya ianya dapat kita panggil menjadi protection kepada kita. Kalau ada orang nak tembak kita, kita dah tahu macam mana nak jawab dengan yakinnya. Okey. Masa cepat. Itulah cakap, mungkin strategi ni dia ambil masa sikit. Mungkin kita kena ambil masa 2-3 hari, 3-4 hari untuk kita bercerita pasal strategi. Ini baru strategi pertama tentang produk. Itu pun belum habis. Sebab kita kena pastikan dulu, sebab itu yang syarat pilihan pertama. Bila mana kita nak menyertai mana-mana platform, saya dah beritahu tips pertama saya, kita mesti kena tengok dulu produk itu. Kita mesti kena kenal pasti dulu produk itu. Sebab produk penting, sebab itulah sebenarnya bahan utama, material utama untuk kita berdepan dengan customer kita, ataupun material pertama yang menjadi medium untuk kita menjalankan bisnes kita. So mau tak mau, produk itu sebenarnya yang sebenarnya akan menentukan sama ada nanti kita boleh pergi jauh ataupun tidak, ataupun kita boleh berjaya ataupun tidak dalam perniagaan itu. Sebab itu kita kena pasti, kita kena kenali produk itu dengan secara yang jelas. Jadi insyaAllah kita akan sambung lagi besok. Kita akan pergi lebih dalam lagi. Kita nak tahu bagaimana sebenarnya, kita nak tahu bagaimana cara kaedah kita nak kenali produk ini. Bagaimana cara kaedah, bagaimana kita nak, orang kata, kita nak pergi deep ke dalam. Kita nak pergi masuk ke dalam. Dan apa sebenarnya, kenapa penting sangat kita kena kuasai produk ini. Okey, so insyaAllah kita sambung lagi besok. Kita akan teruskan lagi program kita besok. Dan insyaAllah sebelum itu, saya jemput dulu anda semua untuk kongsi-kongsikan dengan rakan-rakan kita. Kita nak kongsi lebih ramai lagi insyaAllah, supaya lebih ramai lagi yang insyaAllah yang dapat bersama kita, dan mereka juga ada berpeluang untuk bina bisnes mereka. Sebab kita nak membudayakan bisnes ini di kalangan masyarakat kita. Kita nak jadikan masyarakat kita sebenarnya dekat dengan bisnes.
Jadi itulah juga tujuan saya, niat saya, supaya kita boleh sama-sama insya-Allah berkongsi dengan lebih ramai orang, dan lebih ramai orang akan dapat manfaatnya. Dan yang pastinya kita nak semua orang bebas daripada kemelut kewangan yang kita hadapi. Okey, so kita jumpa lagi besok. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.